Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Sempurna di segi iman, sempurna di segi akidah, sempurna di segi tauhid, sempurna di segi ibadat, sempurna di segi akhlak, sempurna di segi cara hidup, sempurna di setiap segi sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setiap ibadat dalam Islam mempunyai unsur pendidikan. Pendidikan membina kepribadian muslim. Solat, sembahyang ada unsur pendidikan. Nak membina manusia supaya bertakarub diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Haji, banyak pendidikan dalam haji. Zakat, begitu juga siam Ramadan. Puasa Ramadan ini ada unsur pendidikan, nak mendidik manusia supaya menjadi muslim yang benar-benar diredha dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak membina dan mendidik manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siam Ramadan ini nak mendidik manusia, nak mendidik orang Islam yang berpuasa supaya menyedari insaf akan orang-orang yang lapar. Jadi puasa ini mendidik muslim supaya bertimbang rasa, supaya mengasihi dan menyayangi orang-orang yang miskin khususnya. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu siam, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Tujuan hikmat siam, hikmat puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini jelas. Puasa di bulan Ramadan yang difardukan oleh Allah ke atas setiap orang Islam ini nak mempertingkatkan kedudukan takwa seseorang manusia, seseorang muslim. Muslim sangat berhajat kepada takwa, karena takwa sebagai perisai penepis daripada segala benda-benda maksiat, segala benda mungkar, segala benda fahsyak, segala benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada takwa, takwa selaku perisai
Takwa selaku penepis yang boleh menjaga, mengawal dirinya dari ganggu gugat oleh maksiat dan kemungkaran dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seseorang yang tidak ada takwa ataupun yang lemah takwanya, seolah-olah dia tidak ada perisai. Dia tidak ada penepis. Orang yang tidak ada takwa, dia tidak ada penepis dirinya. Apa saja penyakit yang menyerang dia, boleh menyerang bila-bila masa. Kerana tidak ada penepis. Maksiat menyerangnya, senang-senang dia menerima maksiat. Apabila mungkar menyerang dirinya, dengan mudah dia menerima kemungkaran. Apabila kejahatan menyerang dirinya, dengan mudah dia menerima kejahatan. Kerana tidak ada penepis. Kerana tidak ada perisai, yaitu kerana tidak ada takwa. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Soalannya, bagaimanakah orang yang bertakwa? Puasa membina manusia supaya bertakwa. Bagaimanakah orang yang bertakwa? Dalam surah yang kedua dalam tertib surah dalam Al-Quran Karim, iaitu surah Al-Baqarah, yang kita selalu mendengar dan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab itu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tidak syak bahawa dia menjadi hudan, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Tuhan ceritakan dalam ayat ini, tak ada syak, tak ada ragu-ragu pun kata dia akan mendapat hidayat daripada Al-Quranul Karim. Adapun orang yang tidak bertakwa, baca sebanyak mana pun Al-Quran, macam orang-orang orientalis, makan Al-Mustasyrikun orientalis, mereka mempelajari isi Al-Quranul Karim lebih banyak daripada kita lagi. Dia reti sungguh, dia faham sungguh, tetapi dengan sebab tidak ada takwa, maka Al-Quran tidak menjadi hidayat dan hudan dan petunjuk kepada mereka. Kerana Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi hudan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Sifat orang yang bertakwa dalam ayat ini, dalam surah ini, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan benda gaib, dengan perkara gaib. Allah gaib, kiamat gaib, syurga gaib, neraka gaib, alam kubur gaib, banyak lagi benda-benda gaib. Tapi orang yang bertakwa, dia beriman walaupun gaib. Walaupun dia tidak dapat lihat dengan mata dia sendiri, tapi dia tetap beriman melalui cerita-cerita yang datang daripada Al-Quranul Karim. Melalui perkara-perkara yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, dia tetap beriman. Kerana dia orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, dia tak beriman dengan benda gaib. Dia tidak beriman dengan hari kiamat. Dia tidak beriman dengan neraka dan syurga. Sifat yang pertama orang yang bertakwa ialah beriman dengan benda gaib. Dan yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan ikhlas, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ini dia orang muttaqin, orang yang bertakwa. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Wa yutunaz zakah. 3 sifat. Kemudian sifat yang keempat bagi orang yang bertakwa ialah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sifat yang keempat bagi orang yang bertakwa, beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dahulu, sama ada Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya. Dan sifat yang terakhir dalam ayat ini, wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan hari kiamat. Yakin dengan hari kiamat salah satu sifat orang yang bertakwa. Ada 5 sifat ni. Sifat yang pertama,
yaitu beriman dengan benda gaib. Dan yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang kelima ialah yakin dengan hari kiamat. Maka mereka inilah faulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang berjaya. Inilah orang yang bertakwa, yang dibina, yang dididik oleh siam, oleh puasa bulan Ramadan. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dah 7 hari kita bersiam Ramadan. Setiap hari puasa tadi duk bina kita nak menjadi orang takwa. Bawa sehari, masuk hari yang kedua, masuk kau banyak. Sudah tentu orang yang benar-benar mendapat didikan daripada siam, daripada puasa Ramadan, hari ini takwa kita lebih tinggi daripada kemarin. Lebih tinggi daripada kemarin dulu. Lebih tinggi daripada hari yang pertama. Dan lebih tinggi takwa kita daripada sebelum kita berada dalam bulan Ramadan. Kita nak tahu tinggi tak tinggi takwa kita. Tengok sifat tadi mai ukur dengan kita. Di antaranya mendirikan solat. Rajin dia lagi semaya kita. Kalau belum Ramadan, belum kita berpuasa siam, mungkin kita puasa malah mendirikan solat. Mungkin kita puasa malah nak mendirikan solat secara jamaah. Mungkin kita semaya di akhir di hujung-hujung waktu. Cuba kita tengok setelah kita berada dalam bulan Ramadan, setelah kita berpuasa bulan Ramadan, adakah kita masih malas lagi? Adakah kita masih lemah lagi mendirikan salat? Kalau masih lemah lagi, berarti siam puasa Ramadan belum lagi membina kita menjadi seorang yang bertakwa. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila puasa membina kita menjadi orang yang bertakwa, disitulah kita akan berubah. Akan berubah daripada jahat kepada baik. Daripada baik kepada lebih baik. Daripada malas mendirikan solat kepada rajin mendirikan solat. Daripada tidak bersama dengan Al-Quran kepada bersama Al-Quran. Daripada malas mempelajari isi kandungan Al-Quran kepada rajin dan kepada berasa nak mempelajari isi kandungan Al-Quranul Karim. Daripada akhlak buruk berubah kepada akhlak mulia. Daripada fikiran yang salah kepada fikiran yang sahih. Daripada iman yang lemah kepada iman yang kuat apabila kita adanya takwa. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita menyedari, marilah sama-sama kita menginsafi yang kita selalu berpuasa pada bulan Ramadan ini, ia sedang membina kita. Ia sedang mendidik kita. Ia sedang mentarbiahkan kita nak menjadi orang yang bertakwa sebenar-benarnya sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat pada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumaat sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah. Sama-samalah kita mentaati Allah. Mudah-mudahan kita tergulung dalam gulungan hamba Allah yang berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah yang Allah menerima doa kita yang lama dah kita berdoa sejak pada bulan Syaban, bulan Rajab lagi.
Semenjak bulan Rajab kita berdoa, sampai ke bulan Syaban kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bawakanlah kami sampai kepada bulan Ramadan. Doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat sungguh kita hidup dalam bulan Ramadan. Kenapa kita nak hidup dalam bulan Ramadan? Karena sebulan Ramadan 29 ataupun 30 hari, malam, siang, pagi, tengah hari, tengah malam, ke semua masa, setiap detik dia mempunyai arti dalam nak mengubah diri kita. Nak mengubah diri kita daripada pahala sikit kepada pahala banyak. Nak mengubah kita daripada takwa rendah kepada takwa tinggi. Nak mengubah kita daripada orang yang berdosa kepada orang yang tidak berdosa. Nak mengubah kita daripada orang bakhil kepada orang yang murah. Nak belanja kepada orang. Daripada orang yang berseteru, berbalah, krisis, maki hamun, kepada orang yang bermahabbah, berkasih sayang di antara satu sama lain. Ini dia Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikatakan Ramadan bulan perubahan. Bulan nak mengubah peribadi daripada jahat kepada baik. Daripada peribadi yang jauh dengan Al-Quran kepada peribadi yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Nak mengubah peribadi yang jauh, yang liar dengan Allah Subhanahu wa taala kepada peribadi yang berdamping dan bertakarub diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada peribadi yang malas beribadat, nak mengubah supaya menjadi peribadi yang rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak mengubah segala-galanya. Sebab itulah kita berterima kasih boleh hidup dalam bulan Ramadan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana Ramadan bulan Al-Quranul Karim, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan Al-Quran, bulan yang dimulakan turunnya Al-Quranul Karim. Kita selalu mendengar, sering mendengar Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Marilah kita sama-sama menjadikan Ramadan ini suasana Al-Quranul Karim. Menjadikan suasana Al-Quran, suasana Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Pagi baca Quran, tengah hari baca Quran, petang baca Quran, duduk di situ baca Quran, di sini baca Al-Quran, dengar ada rumah tu dah baca Quran, rumah ni baca Quran, masjid tu baca Quran, masjid ni baca Quran, dipenuhi dengan tilawatul Quran. Tapi kita kena ingat, baca Quran memang boleh pahala banyak, tetapi belum lagi mendapat hudan daripada Al-Quran kalau hanya membaca. Al-Quran tidak menjadi mauizah, pelajaran kepada kita kalau hanya membaca. Al-Quran tidak boleh menjadi nur cahaya kepada kita kalau kita hanya membaca. Al-Quran tidak boleh menjadi furqan, pembeza kepada kita kalau hanya kita membaca. Al-Quran tidak boleh menjadi hudan kepada kita. Al-Quran tidak boleh menjadi sifat kepada kita kalau hanya kita membaca. Bila kita nak mendapat hudan daripada Al-Quran? Bila Al-Quran akan menjadi mauizah, nur, furqan, syifa kepada kita? Apabila kita memahami isi maksud Al-Quranul Karim. Baca memang dapat pahala. Nak boleh hudan, nak boleh mauizah, kita kena mempelajari isi kandungan Al-Quran, wirti, wipahai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 17 kali paling kurang kita dah baca. Gapo maksud tak tahu, susah kita nak mendapat hudan daripada Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Gapo mudah kata tak tahu. Baca memang mendapat pahala, ihdinas siratal mustaqim, boleh pahala. Tapi tidak menjadi hidayat kepada kita Al-Quran. Kita tidak mendapat nur cahaya daripada Al-Quran kalau kita tidak memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita ada kuma, cara menanam kebun getah, ada kuma. Seseorang yang akan mendapat faedah daripada kuma tadi, apabila dia reti, dia faham, dia baca kuma tadi, barulah boleh manfaat faedah daripada buku kuma tadi. Orang yang memiliki kuma tapi dia tak baca, dia tak reti, dia tak faham, tidak ada faedah bagi dia kuma tadi. Orang Islam yang ada Al-Quran Karim tapi tak faham gapo yang maksud disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Karim,
tidak boleh menjadi nur, hudan, mau'izah, sifat, furqan kepada mereka. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita mempelajari, isikan dengan Al-Quran secara halaqah. Halaqah Al-Quran Karim. Kita buat halaqah di rumah kita. Di rumah kita kena buat dengan keluarga kita. Kita, isteri kita, anak kita, kita buat halaqatul Quran Karim bermula di rumah kita dulu pertama kali. Kita hidup daripada bulan Ramadan ini sebagai titik permulaan halaqah kita dengan keluarga kita di rumah. Kita ada berhubung dengan keluarga kita di segi makan ni, perhubungan di segi seks, perhubungan dengan widui, perhubungan dengan saya ke dia. Kita tidak pernah berhubung dengan keluarga kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab itu Ramadan tahun ini 1438 kita mulalah ada perhubungan di antara kita dengan isteri kita, kita dengan anak kita, kita dengan keluarga kita, perhubungan dengan ikatan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita hidup dalam keluarga barakah, penuh dengan barakah. Kalau kita tidak boleh membaca tafsir, kita tidak ada ilmu, kita baca terjemah. Tak mampu juga membaca yang terjemah, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Thai, kita baca saja. Kita baca 45 ayat, isteri kita baca 45 ayat, anak kita baca 45 ayat, kita bergilir. Halaqatul Quran untuk nak mengikat hubungan kita dengan keluarga dengan Al-Quran Karim. Dan di masjid, setiap masjid kena ada halaqatul Quranul Karim. Setiap musalla yang didirikan sembahyang mesti ada halaqatul Quranul Karim, biar sesuai dengan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita nak kata Ramadan bulan Al-Quran Karim di rumah senyap, tak dengar suara baca Al-Quran. Di masjid tak dengar baca Al-Quran Karim. Di musalla tak mendengar suara tilawatul Quran. Tak sesuai kita nak kata Ramadan bulan Al-Quran Karim. Sebab itulah Rasulullah SAW mencontohi kepada kita bulan Ramadan dia baca lebih banyak daripada bulan-bulan lain lagi. Adanya tadarus Al-Quran Karim dan sebagainya. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadikanlah Ramadan tahun ini titik permulaan. Titik permulaan kita bersama dengan Al-Quran Karim, ma'al Quranul Karim. Titik pertama sebagai perubahan kita daripada jauh daripada Al-Quran kepada dekat dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita menjadi ummatul Quran yang hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ja'alna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.